Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-24 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita akan berkongsi sedikit sebanyak daripada buku Mahsyar, dan kita telah tiba pada alam yang kita berada, iaitu alam kehidupan di dunia. Sebelum kita mulakan, ahlan-ahlan key reminder, ahlan-ahlan Dia dan juga Afif, Denny, Fazidah serta semua sahabat-sahabat lain yang saya perasan di ruangan TikTok, di FB pula. Ahlan-ahlan kepada Kamiza Muhammad Amil, Ummi Zaihadi, Zaimah Musa, Yaya Lia, Acin Alin, Halimah Nordin, Mahiran Muda, Rosni Kasa, Muhammad Hardi, Latifah Abu Hassan, Kak Langsu, Yaya Lia, Rosni Kasa, Az-Zahra, Faridah Abu Bakar, Ija Rahman, Syamsiah Salih, Asyah Basirun, Arina Umar, terima kasih banyak-banyak Ija Rahman. Kemudian Az-Zahra, Bunga Lawang, Razita Abdul Manaf, Razia Ahmad, Ima Ahmad, Mazna Abu Bakar, Safia Sapian, Zuraida Siddiq, Rosni Kasa, Zaitun Zai, Saadia Muhammad Arifin, Nur Aini Muhammad Tab, Zahini Wahid, Rafi'ah Muhammad Salih. Kemudian Kati Khairuddin, Azizah Abdul Aziz, Rukuma Yusuf, Nur Asikin, Mahiran Muda, Aziz Ismail, Hajarah Zai, Rasdan, Zaimah, serta ahlan-ahlan Kak Ngah Rosni, dan juga ahlan-ahlan Awal Aziz, Rohaya Abdul, Norizawati, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Masya Allah, ramai yang bersama. Terima kasih banyak-banyak key reminder dan juga sahabat-sahabat yang berada di TikTok juga. Nora Mira, user 439, Hakim, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Kerana apabila kita membiasakan diri untuk membetulkan niat agar dilakukan kerana Allah, maka amalan yang kecil akan menjadi amalan yang besar. Sebab itu mari sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas ke rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kita dah tiba pada muka surat yang ke-86 daripada buku Mahsyar. Buku Mahsyar daripada muka surat yang ke-86. Ada yang mana insya-Allah hari ini saya akan postkan kepada yang membuat pembelian pada hujung tahun lepas. Terima kasih banyak-banyak Ilya, terima kasih. Lalu kita dah tiba berkenaan tentang apakah tujuan kita diciptakan. Menarik bukan? Apakah tujuan kita diciptakan? Kerana kadang-kadang kita pun lupa tujuan kenapa kita diciptakan. Yang pasti bukan sia-sia. Allah dah sebutkan di dalam suratul Mu'minun. Kita dah baca pun ayat tersebut, yang mana Allah berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha.
yang mana kamu bukan diciptakan pada waktu itu sia-sia. Adakah kamu menyangka bahawa kami menciptakan kamu sia-sia? Jawapannya tidak. Maka penulis telah menukilkan kata-kata Syekh Dr. Ali Jumaah, yang mana Dr. Ali Jumaah menekankan Allah ciptakan manusia dengan 3 tujuan. Yang pertama, untuk mengabdi, memperhambakan diri dan juga beribadah kepada Allah. Itu nombor 1. Dan kita telah kongsikan dan bacakan daripada penulisan apakah maksud yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan tentang nak menjaga hati dan jiwa agar ia tidak rosak, ia tidak dikotori dengan sifat-sifat yang tercela. Itu pun kita telah baca semalam. Apakah tujuan yang ketiga? Ini tajuk kita untuk hari ini, muka surat yang ke-86. Terima kasih banyak-banyak Ilya. Terima kasih sahabat-sahabat yang berada di TikTok dan juga yang berada di Facebook. Terima kasih Alusta Jelas. Terima kasih Aisyah Osman. Dan saya pasti di tempat-tempat yang lain pun jelas. So far saya tak nampak lagi yang kata sangkut ataupun tak jelas. Terima kasih Rosni Hassan dan juga sahabat-sahabat yang lain. Okey, muka surat yang ke-86, kata penulis, tujuan yang ketiga Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan kita adalah untuk memakmurkan bumi Allah. Memakmurkan bumi Allah. Sebab itu kata penulis, manusia telah dipertanggungjawabkan untuk menjadi seorang khalifah. Apakah maksud khalifah? Khalifah maksudnya adalah pengganti. Pengganti. Sebenarnya sebelum kita datang di bumi dah ada makhluk yang lain. Sebahagian para ulama tafsir menyebut jin. Dan ada juga yang mungkin mempunyai pandangan yang tersendiri. Namun Al-Quran tak jelaskan apakah makhluk yang telah mendiami bumi sebelum kita. Kita pengganti, kita datang kemudian. Sebab itu dipanggil khalifah. Khalifah memberi maksud pengganti. Lalu kita adalah pengganti yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan tanggungjawab. Apakah tanggungjawab kita? Iaitu Allah telah melantik kita sebagai khalifah berbanding makhluk-makhluk lain yang Allah telah ciptakan. Allah tidak menjadikan binatang sebagai khalifah. Allah tidak memberikan tanggungjawab tersebut kepada jin, tidak. Tetapi Allah berikan tanggungjawab itu kepada manusia, kepada insan, kepada kita. Maka apakah tugas khalifah? Kata penulis, maka salah satu daripada tugas khalifah adalah untuk memakmurkan bumi Allah. Kita nak memakmurkan, nak mengimarahkan bumi Allah. Bagaimanakah kita nak memakmurkan bumi Allah? Sebab itu kata penulis, apakah maksud memakmurkan bumi Allah? Maka kata penulis, memakmurkan bumi Allah ini bermaksud kita sebagai seorang khalifah perlu menjaga dan mengimarahkan bumi Allah ini dengan sebaik-baiknya, dengan amalan yang Allah suka. Sebab itu dalam Al-Quran juga ada disebutkan di dalam suratul Hajj. Kejap lagi kita baca ayat yang dikongsikan oleh penulis. Tapi dalam surah Al-Hajj pun Allah Subhanahu surah Al-Hajj, minta maaf, firman Allah Subhanahu Wa Taala pada suratul Hajj pada ayat yang ke-41. Suratul Hajj adalah surah yang ke-21. Surah yang ke-22, minta maaf. Petang-petang ni. Surah yang ke-22, ayat yang ke-41. Firman Allah, allazina immakannahum fil ard. Mereka yang kami berikan kekuasaan untuk memerintah di bumi. Apakah tugas kita sebagai manusia? Tugasnya adalah aqamus solah, mendirikan solat, menjaga solat, wa atauz zakah, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, suruh manusia melakukan kebaikan, wa nahau 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran, walillahi aqibatul umur, dan milik Allah lah kesudahan yang baik bagi segala urusan.
Lalu itu tugas. Berada di atas muka bumi Allah adalah untuk memakmurkan dia. Makmur bukan sekadar dengan binaan, itu pun tak ada masalah. Bukan sekadar dengan kemajuan duniawi, tetapi makmurkan adalah memakmurkannya dengan apa yang Allah suruh, dengan perintah Allah. Dan pada waktu itu mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang untuk meninggalkan dosa dan maksiat, maka itu adalah bermaksud memakmurkan bumi Allah, mengimarahkan bumi Allah. Maka sebab itu penulis bahawa ayat yang lain, ayat yang ke-61 daripada surah Hud. Sahabat-sahabat yang ada Al-Quran boleh buka. Surah Hud adalah surah yang ke-11. Surah Hud adalah surah yang ke-11, ayat yang ke-61. Jom kita lihat ayat ini. Ayat ini berbunyi, firman Allah, wa ila thamuda akhahum salihah. Dan kepada kaum Thamud kami telah utuskan saudara mereka, iaitu Nabi Saleh. Allah utuskan Nabi Saleh kepada kaum Thamud. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, qala, maka berkatalah Nabi Saleh, wa ila thamud akhahum salihah, qala, berkatalah Rasul dan Nabi Saleh, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah kamu akan Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, kerana Allah lah, kerana tiada Tuhan yang layak kamu sembah selain daripada Allah. Maka diajak untuk melakukan ibadah, untuk melakukan ketaatan. Itu maksud imarah. Maksud imarah, mengajak orang kepada perkara yang Allah suka. Lalu Nabi Saleh pada waktu itu ajak kaum dia kepada Allah, beriman dan menyembah Allah. Kemudian pesanan Nabi Saleh lagi, kata Nabi Saleh, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum. Wasta'mara, daripada sini datangnya perkataan ma'mur, daripada sini datangnya perkataan imarah, wasta'mara. Maka kata Nabi Saleh kepada kaum dia, Allah yang telah menjadikan kamu minal ardi, daripada bahan-bahan bumi, wasta'marakum, dan Allah mengkehendaki kamu untuk memakmurkan bumi. Lalu ini maksud dia. Apakah maksud memakmurkan bumi? Dengan amalan. Apakah maksud memakmurkan bumi? Dengan perkara yang Allah suka. Apakah maksud memakmurkan bumi? Buat apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Maka daripada perkataan wasta'marakum, itu yang kita panggil ma'mur, itu yang kita panggil imarah. Kata Nabi Saleh, wasta'marakum, Allah mengkehendaki kamu untuk memakmurkan bumi. Lalu bagaimanakah kamu nak memakmurkan bumi? Fastaghfiruh, maka hendaklah kamu meminta pengampunan Allah. Sentiasa meminta pengampunan Allah. Summa tubu ilaih, dan kembalilah kamu pada waktu itu kepada Allah dengan ketaatan dan ketauhidan. Ini maksud memakmurkan bumi, dengan istighfar jika ada kesilapan, dengan pada waktu itu kembali kepada Allah bersama dengan tauhid dan ketaatan. Ini maksud memakmurkan bumi. Bukan sekadar dengan binaan, walaupun tak ada masalah nak memajukan dengan binaan. Bukan sekadar pada waktu itu dengan teknologi, tak ada masalah nak memakmurkan dengan teknologi. Akan tetapi jangan sesekali pada waktu itu kita abaikan tujuan yang Allah kehendaki untuk kita makmurkan bumi dengan perkara-perkara yang Allah suka. Pada ayat ini Allah sebut dua, fastaghfiruh, memohon keampunan Allah jika ada melakukan kesilapan, summa tubu ilaih, kembali kepada Allah dengan tauhid dan ketaatan. Kemudian firman Allah, inna rabbi qaribun mujib, menukilkan kata-kata Nabi Saleh, sesungguhnya Tuhanku qarib, dekat, mujib, lagi memperkenankan permohonan hambanya. Maka pada ayat yang ke-61 daripada surah Hud yang kita baca tadi, kita boleh nampak adanya perkataan ista'mara, memberi makna imarah, memberi makna memakmurkan bumi Allah.
Lalu menjawab persoalan kita, nak memakmurkan bumi Allah dengan apa? Dengan amalan yang Allah suka. Kalaulah ada yang terlanjur, maka dengan istighfar memohon keampunan Allah. Sibukkan diri dengan kembali kepada Allah dengan ketaatan dan ketauhidan. Sebab itu kata penulis, muka surat yang ke-89, kata penulis, engkau tahu bagaimanakah caranya untuk memakmurkan bumi Allah ini? Dalam soal keagamaan, kita haruslah meletakkan agama Allah sebagai tanggungjawab yang paling besar yang perlu kita tunaikan. Daripada sudut agama, maksud memakmurkan bumi Allah, kita perlu tunaikan tanggungjawab yang dituntut untuk kita. Amalkan agama, ajak orang kepada agama. Pada waktu itu tegur orang jika ada yang melanggar akan syariat, perintah Allah yang telah ditetapkan oleh Allah dan ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kata penulis, lalu apa maksud tanggungjawab agama tersebut? Ini bermaksud kita perlu menegakkan apa yang Allah kehendaki, seperti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua perkara yang dilarang oleh Allah. Dan inilah tanggungjawab kita. Apa tanggungjawab kita? Pada waktu itu bawa orang dekat dengan Allah. Pada waktu itu bawa orang dekat dengan agama Allah. Bawa orang. Sebab itu ketika mana Sayyidina Ali bin Abi Talib Nabi hantar dalam perang Khaybar nak memerangi orang-orang Yahudi, perang, tetap Nabi pesan, wahai Ali, kalaulah melalui kamu ada orang yang beroleh petunjuk walaupun tengah perang, itu lebih baik daripada humrin na'am, unta merah yang merupakan barang yang paling bernilai yang dianggap oleh masyarakat Arab. Ajak orang kepada Allah. Kalaulah waktu perang ada orang nak beriman, ajak dia kepada iman. Maka ini adalah tanggungjawab kita. Apakah tanggungjawab kita? Ajak orang kepada perintah Allah. Bagi nasihat dan teguran kalau ada yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, lalu adakah boleh pada waktu itu bila kita nak imarahkan bumi hanya dengan amalan agama sahaja? Kita abaikan aspek dunia, aspek hubungan dengan manusia, aspek kemasyarakatan? Tidak. Sebab Nabi pun tak pernah pada waktu itu pisahkan dengan cara begitu. Sebenarnya 24 jam kita adalah agama. Sebab itu kata penulis, walau bagaimanapun kita tidak seharusnya meninggalkan aspek kemasyarakatan. Jangan kerana kita nak amalkan agama, kita langsung buang dunia, langsung abaikan keluarga. Tidak, itu bukan cara Islam. Itu bukan ajaran baginda Nabi SAW. Kita langsung tak ambil peduli tentang jiran. Bukan. Kita pada waktu itu langsung tak ambil peduli tentang orang lain. Tidak. Kita kena jaga kedua-dua hubungan. Hablum minallah, hubungan dengan Allah. Hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Itulah sebenarnya agama. Maka sebab itu kata penulis, ahlan-ahlan, terima kasih banyak-banyak Azaz, terima kasih. Lalu kata penulis, walau bagaimanapun apabila kita nak mengamalkan agama, kita tidak seharusnya meninggalkan aspek kemasyarakatan dan kemanusiaan. Kita tidak boleh meninggalkannya. Kita juga perlu memanfaatkan, menguruskan segala khazanah yang ada di atas muka bumi ini dengan sebaik-baiknya, kerana itu pun termasuk dengan tugas sebagai khalifah. Lalu jangan pula bila kita dah semangat pada waktu itu nak memakmurkan bumi Allah dengan agama, kita abaikan aspek dunia, kita abaikan aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan. Tidak. Kita patut belajar daripada junjungan mulia baginda Nabi SAW. Walaupun Nabi seorang Rasul, Nabi juga adalah seorang pemimpin. Nabi juga ada keluarga. Nabi SAW juga meluangkan masa dengan manusia. Maka ianya tak sepatutnya pada waktu itu dipisahkan. Kadang-kala ada orang nak pisahkan. Bagi dia agama-agama dalam kehidupan seharian, pekerjaan, perniagaan, tak perlu ada agama. Itu salah. Sebenarnya
Agama perlu dibawa dalam setiap aspek kehidupan dan kemasyarakatan seharian kita. Sebab itu dibawakan dalil berkenaan tentang perkara ini daripada suratul An'am. Surah Al-An'am adalah surah yang ke-6, ayat yang ke-141. Saya minum sekejap. Bismillah. Ayat yang ke-141. Maka bila Allah cerita tentang bumi, Allah juga menceritakan tentang khazanah-khazanah bumi. Apa yang ada di bumi yang sepatutnya diambil manfaat sebaik-baiknya. Maka firman Allah pada surah Al-An'am ayat 141, muka surat 146, firman Allah, wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushat wa ghayra ma'rushat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluh waz zaituna war rumman mutashabiha wa ghayra mutashabih kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-141, dan dialah iaitu Allah yang telah menjadikan kebun-kebun yang menjala tanamannya dan juga kebun-kebun yang tidak menjala. Allah juga yang telah menjadikan pohon-pohon tamar, tanaman-tanaman yang berlainan rasa, buah zaitun dan delima yang ada bersamaan warna dan daun dan ada yang tidak bersamaan rasa. Allah jadikan. Ini khazanah bumi. Lalu apa yang Allah suruh kita buat, adakah kita kena abaikan? Lalu hanya ibadah? Tidak. Ini pun aspek yang merupakan tanggungjawab manusia. Firman Allah, makanlah daripada buahnya ketika ia berbuah, namun dalam masa yang sama keluarkanlah haknya zakat pada hari memetik ataupun menuainya, dan janganlah kamu melampau-lampau. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampau-lampau. Maka daripada ayat ini menjadi dalil bila kita perhatikan, Islam tidak menyuruh kita meninggalkan aspek dunia. Dan pada waktu itu hanya fokus kepada ibadah semata-mata. Bahkan sebenarnya perniagaan, pekerjaan, kehidupan seharian bersama dengan keluarga dan masyarakat, itu pun boleh jadi ibadah jika kita jaga niat dan kita berniat untuk buat kerana Allah. Boleh jadi ibadah. Sebab itu dalam Islam, Nabi SAW ajar kepada kita untuk bersama dengan manusia. Jika ada orang yang sakit, ziarah. Jika ada orang yang jemput, penuhi jemputan. Jika ada orang yang meninggal dunia, hantar dia ke tanah perkuburan. Jika ada orang yang beri salam, jawab salam. Jika ada yang bersin, maka doakan dia. Islam ajar. Islam tidak mengajar kepada kita mengasingkan diri, bersendirian daripada masyarakat. Sebenarnya itu bukanlah Islam. Islam mengajar kepada kita tentang kemasyarakatan, tentang urusan kehidupan seharian. Sebab itu pun termasuk di dalam ibadah jika kita melakukannya kerana Allah, mengikut cara yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, muka surat yang seterusnya, muka surat yang ke-88. Sebab itu penulis ringkaskan pada muka surat yang ke-88, kata penulis, daripada mana kita datang. Kembali kepada soalan, kita datang daripada mana? Mungkin ada yang kata Selangor, Kedah, Singapura ataupun selatan Thailand dan sebagainya. Doakanlah nanti saya boleh berkuliah bahasa Inggeris. Sebab sekarang ni yang join Malaysia, Singapura, Indonesia, selatan Thailand. Tapi nanti insya-Allah mudah-mudahan lagi 5 tahun harapnya, insya-Allah 5 tahun.
Saya fasihkan balik bahasa Inggeris saya. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Lalu mudah-mudahan nanti kita akan pada waktu itu boleh kuliah dalam bahasa Inggeris, insya-Allah. Dan pada waktu itu yang join mungkin daripada negara-negara luar, mudah-mudahan insya-Allah. Sebab bahasa kadang-kala menjadi penyebab untuk kita menyampaikan dakwah dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Okey. Lalu kata penulis, daripada mana kita datang? Maka Al-Quran jawab dalam surah Taha ayat yang ke-55, firman Allah, minha khalaqnakum, daripada bumi kami ciptakan kamu. Lalu kita datang daripada bumi. Wa fiha nu'idukum, ke dalam bumi kami akan kembalikan kamu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan sekali lagi bila tiba hari kebangkitan kami akan keluarkan kamu daripada bumi. Maka itu jawapan yang Al-Quran berikan ketika mana kita datang daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila pertanyaan kita datang daripada mana, Al-Quran jawab dalam surah Taha ayat yang ke-65 iaitu 55, iaitu kita datang daripada bumi. Next level, mudah-mudahan insya-Allah. Insya-Allah. Dia yang penting pada waktu itu azam tahun baru. Okey. Untuk apa Allah ciptakan kita? Maka Allah penulis dah kongsikan 3. Tetapi yang ada dalam Al-Quran pada waktu itu yang jelas adalah pada surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jin wal ins illa liya'budun. Allah ciptakan kita untuk beribadah, memperhambakan diri kepada Allah. Kemana kita nak pergi sebenarnya? Tujuan kita kat dunia ni nak pergi mana? Nak pergi mana kita? Maka dibawakan dalam Al-Quran dalam suratul Baqarah ayat 156. Kita nak pergi ke mana? Firman Allah, allazina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang apabila mereka ditimpa dengan sesuatu ujian, apa mereka jawab? Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Lalu persoalan, kita nak pergi mana lepas ni? Lepas dunia ni? Kita nak kembali kepada Allah. Sedia ke tidak? Kena kembali kepada Allah. Amalan cukup ke tidak? Kena kembali kepada Allah. Pada waktu itu takut ataupun seronok, kita akan kembali kepada Allah. Inna lillah, kerana kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. InsyaAllah kita akan sambung muka surat 89. Sesungguhnya dunia itu umpama ular, sentuhannya lembut, racunnya membunuh. Kita akan baca kemudian insya-Allah. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang bersama saya. Minta maaf hayati Quran jam 8.30 pagi masih lagi belum dapat mula. Harapnya insya-Allah esok kita dapat mulakan. Terima kasih kepada yang join insya-Allah. Baru tadi saya dapat confirmation, insya-Allah bacaan kitab Jami' Tirmizi, ataupun Sunan Tirmizi, antara kitab hadis yang terkenal daripada salah satu daripada 6 kitab hadis yang menjadi rujukan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, antaranya Tirmizi. Lalu kita akan baca 3 kitab untuk tahun 2023 ni. Sebenarnya saya diminta untuk baca kepada pelajar-pelajar ibu saya seramai 5 orang. Pelajar ibu saya 5 orang. Kerana madrasah tak mampu nak bayar guru, sebab selalunya untuk mengajar mereka perlukan 6 guru. Setiap satu kitab 2 guru. Sebab guru pun adalah guru yang mereka bayar secara part time, tak mampu bayar gaji penuh. Lalu saya kata tak apalah saya mengajar, sebab saya pun tak jauh tinggal daripada madrasah, saya mengajar. Percuma insya-Allah. Sebab saya pun dah ada kerja, dah ada gaji, dah ada pendapatan. Lalu kita akan mula hari Isnin. Dia akan ada 4 slot. Nanti saya sharekan poster. Dia ada slot 5.15 pagi. Tengok dalam setengah jam. Kemudian jam 7.40 pagi sampai jam 8 ataupun 8.10. Kemudian jam 9.15 pagi dan juga jam 3 petang.
kita target Jami' Tirmizi kita boleh khatamkan dalam tempoh 4 bulan, Januari sampai penghujung April. Kemudian kita baca Sahih Muslim pula, dan kemudian kita belajar Sahih Bukhari. InsyaAllah kita cuba nak buat live dekat Facebook dan TikTok. Cuma kalaulah ada yang ingin nak join, dia percuma, tak ada yuran. Kalau ada yang nak join dan pada waktu itu nakkan sanad, dia kena join. Nanti kita akan berikan link untuk berikan butiran dan nama supaya kita boleh masukkan dalam satu grup Telegram khas. Dan pada waktu itu nanti kalau ada perbincangan dengan yang lain pada waktu itu mudah. Lalu cuma saya tak ada dalam grup tu, saya pun tak sempat nak jawab mesej dan sebagainya. Lalu nanti insya-Allah harapnya nanti 2023 saya dapat habiskan untuk pelajar-pelajar dan kepada yang nak join Tirmizi, Muslim dan juga Bukhari. Tapi kita tak baca dengan syarah yang banyak, hanya baca hadis, terjemah dan 1, 2, 3 pengajaran, mudah-mudahan insya-Allah. Okey, kita jumpa nanti esok jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran. Harap esok kita dapat mulakan semula. Allahumma salli ala habibina Muhammad. Mudah-mudahan kepada yang ingin untuk membuat pembelian buku Mahsyar, boleh tekan link yang berada di ruang komen. Jumpa lagi. Terima kasih semua.